Assalamualaikum, salam sejahtera, Sembang EPL episod 30. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya yang dah lama tak bersua untuk bercerita tentang Sembang EPL ni. Dan episod kali ni kita nak rangkumkanlah apa yang terjadi dengan musim ini, musim 2020-2021. Saya bersama dengan Amir Arafat dan juga Azril untuk membincangkan tentang rangkuman inilah. Tengok prediction kena tak kena. Aku pun tak ingat lah prediction dia orang masa awal season. Yang aku tahu aku predict Liverpool champion. Tapi gagal lah. So kita tanya Amir dulu lah. So Amir, kau rasa City meninggalkan United di tangga kedua dengan 12 mata. Kau rasa City layak bergelar juara? Aku rasa no doubt City memang layak untuk bergelar juara. Rata-rata pun hari tu kita ada bincang 2 mil. Yang tu hasil tak ada. Kita ada buat top 4 yang kita predict. Yang mana kau predict first City, United, West Ham dan Liverpool. Kau cakap sorry kat producer sebab Chelsea tak ada. Aku predict City, United, Chelsea dan West Ham. Gagal jugalah. Tapi basically untuk soalan kau ni, untuk nombor 1 tu memang selayaknya lah. Kita dua-dua predict United City champion dan City memang champion. I mean after diorang best home and away record. Dengan 41 points untuk home, 45 points untuk away record. And diorang ada draw yang paling lowest, which is dalam 5 match, dan lowest loss dalam 6 match. Tapi untuk menjawab soalan kau, no doubt aku rasa City memang one of the champion, dan ini season diorang dah menang League Cup and then finalist untuk Champions League and dah juara untuk Premier League. Aku rasa ni season diorang untuk treble lah. Walaupun Rio Ferdinand kata tak layak, tak gelar treble, tapi aku rasa this is their season, one of the best. Aku nak tambah sikit City ni salah satu yang membuatkan diorang champion musim ni aku rasa adalah Ruben Dias dengan John Stone, partner kat belakang tu, sebab diorang concede kurang gol lah musim ni aku rasa. So tu tulang belakang belakang City, sebab kalau kita nak tengok Sergio Aguero injured most of the time. So maksudnya tak ada penyerang yang betul-betul penyerang. So maknanya dia orang main banyak false number 9 untuk pasukan City kan musim ni. Lepas tu macam biasalah kita tahu pun even macam Kevin De Bruyne pun tak ada full season pun. Dia ada momen-momen dia injured lah apa semua. So bermakna squad City ni memang kuat lah. Maksudnya backup dia pun kuat, dia punya first team pun kuat. So memang layak lah dengan pasukan lain pun. Macam Liverpool ada masalah, Man United pun tak konsisten. Memang deserve lah aku rasa Man City untuk bergelar juara. Okay Rel, Liverpool pula, kita cerita pasal Liverpool. Liverpool mengutip 26 mata daripada 30 mata di hujung-hujung saingan musim EPL. Kau rasa kau terkejut tak dengan Liverpool dapat top 4 ni? Ataupun kau rasa pasukan macam Leicester dengan Chelsea ni tak menunjukkan persembahan yang konsisten kat hujung musim? Bagi aku kita perlu macam terkejut lah, pasal kalau kita tengok dari segi last season punya result, kita dapat yang Liverpool dominate kan. Tapi untuk tahun ni aku rasa nombor 4 tu sepatutnya banyak persoalan lah, banyak. Nombor 3 minta maaf. Nombor 3 ni banyak persoalan lah. Banyak persoalan dengan ketiadaan satu player je. Kalau nak berbanding dengan tim-tim lain lah kan, nak bandingkan tim-tim lain tu, dia patut dipersoalkan lah. Tapi bukan satu player je Rel, pertahanan tengah dia orang memang semua tak ada. Yang first team lah, Matip, Van Dijk, of course Van Dijk yang paling affected lah. Matip, lepas tu Joe Gomez, lepas tu dia tak ada defender yang boleh menggantikan dia orang, dan dia orang terpaksa beli Kabak lah. Lepas tu ada pemain simpanan Rice William apa semua. So kalau kau tanya aku personally, aku puji sebab aku tak expect hujung-hujung musim tu dia boleh kutip 26 mata daripada 30 mata. Sebab tak salah aku masa game week 33 ke 32 dia orang nombor 7 lagi, tak salah aku. Tak salah akulah. So macam aku cakap tadi, pemain pertahanan banyak mengalami kecederaan dengan pemain tengah yang sentiasa ditukar. Fabinho kena main tengah, Henderson main centre back. So aku rasa kalau aku penyokong Liverpool, aku boleh berbanggalah sebab walaupun awal-awal tu kita predict untuk challenge City, tapi sebenarnya hujung-hujung musim tu walaupun dah kalang kabut, Lalas dapat nombor 3 juga. Sebab ada fan Liverpool cakap lah, kita tengah teruk pun dapat nombor 3 lah, macam tu lah dia kata kan. So tapi diorang ni sebenarnya laki je sebenarnya. Pada akulah, kalau aku nak menyampuk sikit,
I mean, aku terkejut sebab diorang ni laki. Diorang laki sebab Leicester stumble untuk Champions League punya spot on last day of the game. And then Chelsea pun stumble. Jadi diorang quite lucky. Tapi untuk throughout the season, untuk diorang berada di nombor 3 Premier League, aku tak rasa diorang deserve lah. Honestly lah. Aku rasa, tapi yelah, Premier League is about consistent. Diorang collect almost 26-28 point lah. Tapi aku rasa diorang untuk berada kat situ, diorang tak berapa deserve lah. Sebab kalau kita ambil collective the whole 38 match, diorang very, very lucky. Kalau the whole team, the rest macam Leicester and Chelsea on the last day, diorang tak layak pun kat situ. But, itulah. Untuk nombor 3 tak layak lah pada aku. Last minute game punya stumble tu lah. Tapi persoalan dia, Matt, dia masalahnya, okay, kita dah tahu Liverpool menang Crystal Palace, Leicester, Chelsea menang pun diorang still akan finish top 4. Masalahnya Liverpool, kalau kau nak cerita game-game sebelum tu, macam game yang Alisson score last minute ataupun game-game yang sebelum tu yang banyak insiden-insiden lain, sebab last game of the season aku tak rasa dia orang akan seri dengan Crystal Palace ataupun dia orang akan kalah. Ya. So sebenarnya kalau Liverpool menang pun, Chelsea menang pun, Leicester menang pun, yang akan masuk Liverpool dengan Chelsea sebenarnya lah. Tapi mungkin kau refer untuk game-game yang lepas, aku mungkin lah, aku tak tahulah, mungkin macam gol Alisson yang last minute tu pun apa semua kan. So macam aku rasa dia orang lepas dah hujung-hujung dia orang ada masalah tu, aku rasa dia orang deserve sebab masalah yang dia orang hadapi awal-awal musim tu lah. Itu pandangan aku, dan aku rasa Leicester pasukan yang tak mempunyai squad yang cukup besar untuk challenge secara konsisten. Every season, last season pun sama, season ni pun sama. So itu mengenai Liverpool lah. Okay, kita masuk kepada mini award lah untuk apa yang saudara Amir dan juga saudara Azril pilih. Kita start dengan Azril. Pemain pilihan terbaik EPL musim ni untuk kau, siapa? Kali ni aku bagi total is Ruben Dias lah. Pemain terbaik sebab aku rasa dia salah satu boleh masuk dalam pembelian terbaik juga, sebab dengan kau spend satu orang ni proven lah Ruben Dias ni 47 appearance dengan harga 50 juta ni, aku rasa berbaloi gila lah weh. Berbaloi gila lah. Kira memang menyelamatkan tim ni lah sebenarnya. Di mana waktu Januari tu kan dorang kalau tak fumble Disember kan. Tapi disebabkan ada macam orang-orang macam ni lah, good signing, lepas tu maybe pasal ada Gundogan yang step up kan, dengan ketiadaan KDB, lepas tu Gundogan boleh step up lah dan Disember tu. Okay, Amir, siapa pilihan? Aku ada beberapa bagi antara Harry Kane dan Ruben Dias sebenarnya, tapi untuk kita dapat pemain terbaik ni, kita kena ada piala lah. So obviously Ruben Dias. Personally aku rasa dia ni pengganti kepada Vincent Kompany. Apa yang dah lama City tak ada dalam in the back solid foundation. Waktu diorang menang dulu, Vincent Kompany left, aku dapat rasakan good skills, good game reading, leadership yang ada, good reference by teammate, macam Jose Fontaine pun ada cakap this is a good buy untuk City sebab dia ni ada good game and good leadership. Yang paling menarik, aku agree dengan kau tadi, dia memang jadikan dia dan Stone memang a good duo. Untuk kau memenangi apa-apa, aku rasa a good pair memerlukan. United dah prove benda tu dulu dengan Ferdinand dengan Vidic. Mungkin terlalu awal untuk bandingkan John Stone dan Ruben Dias dengan the legendary Man United. Tapi aku rasa kalau diorang still muda, and if next 3-4 tahun diorang proven macam ni, 18 game diorang main sekali, diorang menang 15, seri 1 dan kalah 2. On competition, and on average goals 4, diorang almost dapat, diorang berjaya keep the clean sheet around 2, and then average goal against is 0.5, maksudnya 50-50. So bila diorang main, diorang akan advantage on 2 goals on the team. So winning percent untuk diorang berdua main is around 83%, dan points per game is 2.6, is almost a win game. So 2.5 and above. So aku rasa on this stat, kau boleh prove sebenarnya Ruben Dias completekan game yang apa yang Pep tak ada.
Aku pun pilih Ruben Dias juga. Aku just rasa macam Ruben Dias ni, dia macam kalau kau goalkeeper, kalau kau pemain Man City, kau akan rasa selamat sebagai, sebab dia ni memang jenis yang leadership, seorang leader, dan juga dia lah yang sebenarnya membuatkan John Stone tu nampak bagus. Aku rasa kalau John Stone terpaksa main dengan orang lain, mungkin kau tak akan nampak kelebihan John Stone tu. Mungkin Ruben Dias ni memang sesuai dengan John Stone. Okay, pilihan pengurus terbaik musim ni, Azrin. David Moyes lah aku punya pilihan. Lain macam lah. Aku memilih David Moyes lah. Pasal aku tengok dia punya Kan lah tengok dia. Dia seronok lah tengok player-player yang di mana dia dapat cipta balik dia punya Fellaini tu melalui Thomas Tuchel ni lah. Bagi aku menarik lah bagi aku. Lepas tu dengan best loan dia, siapa lagi kan, Lingard lah kan. Dan few others yang player yang step up seperti Bowen, lepas tu yang dia beli Berama tu, Fona. So jadi aku rasa Sufal. Jadi memang baik lah dia punya player yang dia beli dengan squad yang dia ada tu, untuk dia apa yang dia dapat sekarang ni, kira macam terkejut lah aku. David Moyes, babe. Sebelum aku masuk Amir, aku pun nak tambah. Aku pun pilihan aku David Moyes. Sebab aku rasa satu sebab aku pilih David Moyes ni, sebab orang sebenarnya tak expect yang dia boleh bawa West Ham sampai ke tahap ni. Maksudnya kira macam even West Ham je supporter pun tak berapa suka David Moyes ni pada awal-awal ni. So aku rasa combination player yang bagus, pembelian yang bagus, aku rasa macam Fona macam tadi, Antonio main kat depan, and then ada Sufal dengan Suchek, and then ada Lingard. So combination player yang dia ada ni memang orang kata kena lah kan, dengan dan aku pun tak sangka cara permainan David Moyes ni yang menyerang, yang orang kata ada progresif punya tactical lah. So kita pergi kat Amir. Amir siapa Amir? Arteta ke? Sakit pula hati dengar. Ikutkan hati, memang aku rasa Arteta memang paling pengurus terbaik lah untuk season ni. Sebab tak ada lah. Brendan Rodgers. Sekali lagi aku rasa Brendan Rodgers sebab FA Cup winner, dia 5th place untuk dapat slot ke Eropah. Aku rasa dia spend, kalau ikut ada statistik aku tengok dekat Opta, dia spend almost 200 days. Tak sampai 200, maybe 180 days dekat dalam top 4 before the past 2 months dia slip out daripada top 4. Tapi whatever it is, aku rasa Brendan Rodgers dia ada lepas Ben Chilwell belah, dia ada masalah dengan Andy punya injury, but then dia beli Wesley Fofana yang build up balik foundation dia, and then improvement certain players lah, macam Yuri Tillmans, and then dia injured Harvey Barnes, but then Inacho on form pula tiba-tiba. So aku rasa player development bagi Brendan Rodgers ni dia proven on cup. Jadi for me Brendan Rodgers untuk season ni. Okay, kita seterusnya adalah pilihan pemain muda terbaik. Aku start dulu. Pilihan pemain muda terbaik untuk aku sebenarnya ada antara dua, tapi aku terpaksa pilih satu, antara Phil Foden ataupun Mason Mount. Tapi aku rasa aku pilih Phil Foden. Dan 16 gol 10 assist musim ni untuk Phil Foden secara keseluruhannya. Kau boleh tengok dia pun dah slowly macam pengganti David Silva. Dan yelah, baru 20 tahun, aku rasa dia akan jadi pemain City, pemain utama City lah untuk yang akan datang, dan sesuai sangat dengan gameplay Pep ni yang dulu, masa dia umur 19-18, banyak orang cakap kata Phil Foden ni kena pergi loan, tapi Pep kata kena sabar. Last sekarang ini hasilnya untuk Phil Foden lah. So untuk Amir? Aku ada antara dua, antara Phil Foden dan Pedro Neto. Tapi kalau untuk bandingkan antara dua, aku rasa Phil Foden lah. Sebab improvement dia, kau pun explain stat dia, dia develop di bawah satu coach yang baik dan di bawah environment yang baik. The rest aku tak perlu nak explain, sebab aku rasa dia sendiri one of the reason on quarter and semi-final punya game, dia create a lot in Champions League. Walaupun kita kuasa Premier League, kenapa aku gunakan reference Champions League? Sebab I think that's the biggest part yang diorang punya holy grail untuk City, dan dia perform dalam persembahan yang Pep mahukan yang terbaik daripada player-player dia. So aku rasa Phil Foden lah untuk season ni.
Rel, kau Phil Foden juga ke? Ya, sama lah kita lebih kurang lah. Okay, kalau kau diberikan tanggungjawab sebagai England manager, kau nak bawa Phil Foden ke, Mason Mount ke ataupun Grealish? Aku nak bawa orang macam Foden ni sebab aku rasa dia kau ada bonus sikit lah. Orang macam Foden ni, aku rasa player yang macam dia ni kau taruh dekat mana-mana pun dia boleh hidup lah, Amin. Kau boleh nampak lah kan dia punya improvement dengan development dia daripada yang last season dengan tahun ni. Kau nampak beza lah sebab mungkin tahun ni dia diberi peluang untuk main. Jadi kau nampak di season ni kira Pep bagi dia chances ni, kira dekat Champions League ni satu benda yang macam gila lah bagi aku. Dengan umur dia tu dia carry team ni. Aku rasa next season aku rasa dia dah first level lah kot untuk Pep punya team. Okay, pembelian terbaik musim ini, aku start juga dulu. Untuk aku, Emi Martinez, penjaga gol Aston Villa. 17.4 juta euro daripada Arsenal. Main semua perlawanan, melepaskan 46 gol dan 15 clean sheet. Okay, the reason kenapa aku pilih Emi Martinez ni, satu because dengan Arsenal ada 2 goalkeeper, dia terpaksa lepaskan satu, Leno ataupun Martinez. Martinez ni kalau kau tengok game Aston Villa musim ni, ada game yang kau boleh tahu yang Martinez ni banyak gila save. Yang macam walaupun katakan game tu Aston Villa kalah, tapi kau tengok stats, Martinez save 3, 4. Kau faham tak? Dia banyak save lah, senang cerita. So aku rasa dia sangat berbaloi lah kalau kau tanya aku untuk musim ini. Amin? Kalau aku rasakan antara dua lah, Ollie Watkins ataupun Wesley Fofana lah. Tapi aku mungkin go to Fofana lah, Wesley Fofana lah. Wesley Fofana satu pembelian yang baik bagi aku sebab dia as backup untuk John Evans. So aku rasa untuk 20 tahun dia berjaya step up dan adapt. Kau tahu dia daripada French League and dia berjaya adapt untuk, walaupun aku rasa 36.5 tu mungkin quite mahal, tetapi average fair price lah untuk seorang yang muda, is a fair price. Masalahnya berapa? 36 juta? Lepas ni kelab besar beli 80 juta, untung juga Leicester. Azrael? Aku memang ada dua juga sama Ruben Dias atau Martinez, tapi kita akan pilih Emi Martinez lah. Macam aku setuju dengan kau pasal dengan price tag yang Martinez ni orang kata 20 juta. Lepas tu kalau kita tengok stats ni, sebelum ni Aston Villa concede 67 gol last season. So dengan pembelian dia ni, diorang hanya concede 45. So berbaloi lah dengan 20 juta kan, nak dibandingkan dengan 50 juta Ruben Dias tu. Walaupun kita rasa yalah berbaloi fair, tapi aku rasa dengan harga 20 juta ni lebih berbaloi lah Emi Martinez. 15 clean sheet Emi Martinez musim ni. Betul. Okay, pembelian yang paling teruk musim ni kau rasa? Korang start dulu Azril. Pembelian lebih teruk ni, kalau kau tanya aku sebagai fans Arsenal, of course aku jawab Willian. Tapi kita dapat free, jadi aku rasa pembelian paling teruk yang aku akan question adalah Van de Beek lah. 36 juta, hanya bermain 3 saja appearance di Premier League ni. Jadi ni satu persoalan yang besar lah bagi aku dengan harga dia dekat 40 juta ni, tapi main 3 kali saja. Jadi dia satu persoalan besar lah bagi aku. Signing lah. Aku nak masuk sikit part Van de Beek ni. Okay, aku agree dengan loan dengan fee yang besar. Kau main pun yelah sebenarnya susah. Kau kena tengok tau, Van de Beek punya position sebenarnya masa main kat Ajax adalah belakang striker, adalah sebenarnya position Bruno Fernandes. So dekat Manchester United, kau tak akan dapat main tempat Bruno Fernandes. So dia dipaksa untuk bermain position belakang lagi, maksudnya position McTominay dengan Fred. So kalau kau tanya aku personally, dia tidak diberi peluang yang sewajarnya lah kau tanya aku dengan position yang dia ada. Dan aku rasa that is not his best position. Dan aku rasa
untuk dia shine susah lah dekat United. Aku pun tak rasa dia sesuai dengan sistem. Selagi Bruno ada dekat situ, aku tak rasa dia akan dapat peluang untuk tapi tak, aku rasa macam tak fair lah, kesian jugalah dekat dia. Yelah, dengan price tag macam tu kau datang daripada Ajax kan apa semua, sebab dia ni jenis yang suka buat larian lambat masuk ke penalty box. Dia lain sikit lah dengan Bruno Fernandes punya style. Tapi itulah nak buat macam mana kan. So Amir, pembelian teruk? Aku ada beberapa sebenarnya. Nombor satu agak kelakar bila aku find out sebenarnya. Branislav Ivanovic. Dia pergi mana? West Brom. First game dia pun dah injured, meh. Dia main 20 minit, meh. Aku agak terkejut juga. But whatever it is, aku rasa yang paling semua orang Kai Havertz lah. Kai Havertz. Bagi aku Kai Havertz first season dia mahal tapi tampak dungu. Dia nampak lost. Dia macam first season Frank Maluda dulu. Dia nampak macam tak tahu main bola. Tapi aku rasa that's the reason yang the different ada league and Premier League. So aku rasa mungkin Tuchel akan ada improvement sikit. Dia pun bawa Lampard, dia pun bukan bawa Lampard, bawa Tuchel pun nampak cuba diletakkan di posisi yang tak berapa semua orang. Dia macam figure out belakang striker, kanan, kiri. So it's quite expensive. Dia dan Timo Werner lah, bagi aku tu antara pembelian paling teruk lah. Tapi itu privilege jadi Chelsea boleh beli je. And teruk pun tak. Okay, untuk aku pula, aku memilih Fabio Silva daripada Wolves. 40 juta euro daripada Porto, main 32 kali tapi tak banyak as first 11, 4 gol dan 3 assist. Aku kata teruk musim ini. Tapi dia muda lagi, dia masih muda. Cuma sebab harga mahal, bila kau beli 40 juta kau expect instant impact lah. Tapi mungkin Wolves punya investment ni lama lah. Tapi itulah, Nuno pun dah tak ada dekat Wolves, so aku tak tahu apa akan jadi dengan player-player Portugis kan. So kononnya dia ni boleh menggantikan Jimenez tapi musim ni tak jadi. So aku rasa 40 million for a young player is a lot lah. Okay, kita move on kita ke pasukan paling mengecewakan musim ni. Kita kena cepat sikit lah, kita ada 10 minit lagi. Azril? Arsenal, Min. Tak payah cakap banyak, Min. Arsenal, the worst team untuk season ni. Arsenal juga. Okay, kita teruskan. Aku nak tanya, apa sebenarnya masalah utama? Kenapa kau rasa Arsenal teruk? Paling teruk? Expectation aku rasa kita boring, kita tak ada leader, kita tak ada identiti, kita tak ada semualah. Sampah lah. Senang cerita. Kita tak malu untuk mengaku. Kita tak malu untuk mengaku. Memang sampah lah. Tu tengah sampah. Okay, kita teruskan lah. Aku pun memilih Arsenal juga. Kita teruskan pasukan yang beri kejutan yang positif, yang kau rasa terkejut lah dengan improvement ni. Aku pilih West Ham lah, macam tadilah. Kenapa? Sebab improvement dengan, yelah macam kita, orang tak expect kot David Moyes lah. Kita tak expect langsung pun yang dia boleh pergi ke sejauh. Aku target dia nombor 9-10 je kan. Aku tak expect pun dia boleh pergi sampai tahap ni. Aku ingatkan dia kena sack semua, tapi tahun ni dia tunjuk yang tak, kali ni tak weh. Kali ni tak, aku boleh pakai Fornal play ni, tapi aku boleh hidup. Aku rasa sama-sama, sorry. Aku pun setuju dengan West Ham sebab aku rasa satu lagi kelebihan David Moyes season ni, dia punya yang kena kredit ialah goodbye. Thomas Tuchel, Vladimir Koval, Said Berrahma, and dia buat loan Jesse Lingard. Aku rasa tu semua ada added value yang memberikan apa yang dia nak dalam tim tu, dan ini semua instant impact semua instant impact. Dia finish 6 season ni daripada 16 daripada last season. So an improvement West Ham. Okay, aku pilih Leeds purely because aku suka the brand of football Bielsa bawa. And hujung-hujung musim aku rasa Leeds agak konsisten, dan masa pertengahan musim kau boleh tengok yang Leeds ni suka skor tapi selalu concede banyak. Tapi hujung-hujung season kau boleh tengok Bielsa macam dah tukar style sikit. Dah concede sikit ataupun tak concede. So dah ada balance sikit dengan pasukan, dan aku suka cara Bielsa bawa tim macam Leeds ni and player-player dalam Leeds United. Okay, last kali pilihan pemain terbaik best 11 musim ini. Kita start dengan Azril. Start daripada goalkeeper. Kau boleh start lah kau nak formation apa. Kau bagi tahu formation apa, lepas tu kau masukkan player kau.
Okay. Kita buat basic lah 4-3-3 lah kot. 4-3-3. Kita buat basic. Aku start dengan keeper Martinez, Ruben Dias, João Cancelo. Lepas tu Sufal dengan Dallas lah daripada Leeds United. Lepas tu midfield aku 3 ni aku pilih none other of ni lah Bruno lah. Bruno pilihan aku. Lepas tu Ike Gundogan dan KDB lah di tengah tu 3. So striker aku rasa aku memilih Harry Kane lah. Of course kita dah tahu kan result dia dengan 23 gol, 14 assist. So memang dia dah prove yang dia memang the best di dalam England. Lepas tu aku pilih Bamford. And of course aku pilih satu lagi ni striker ni daripada Aston Villa, Ollie Watkins lah. Okay, Amir? Okay, kalau 4-3-3 kita buat 4-3-3 lah. Kasper Schmeichel, keeper. Right back, João Cancelo. Luke Shaw on left. Ruben Dias dengan Wesley Fofana. Centre back. 3 midfield, KDB, Declan Rice, Bruno. And then 3 striker tu, aku rasa Riyad Mahrez, Ollie Watkins dan Harry Kane. Okay, untuk aku pula, Martinez goalkeeper 4-3-3 juga. Right back Kufal West Ham, centre back Diaz Man City, centre back lagi seorang Maguire United, left back Luke Shaw, midfield 3 Gundogan, Bruno Fernandes dengan Mason Mount, forward center forward tengah-tengah Kane, sebelah kanan Mo Salah, sebelah kiri Son Heung-min. So itu pilihan kami untuk akhir musim ni, dan aku rasa korang pun yang tengok ni bolehlah korang bagi tahu siapa pilihan korang, dan juga itu aku rasa inilah kesudahan EPL musim ini, dan aku nak ucapkan terima kasih juga kepada Amir dan Azri yang sentiasa bersama kita, dan juga kita punya guest yang sentiasa bersama dengan kita, guest-guest yang sebelum ni. Dan aku rasa mungkin tak tahulah musim depan kita tengoklah macam mana prediction kita kena ke tak kena, dan kita akan jumpa lagi di episod ataupun musim depan. Musim ni kira settle lah, kalah lah, settle lah. Korang pun lega lah, Arsenal dah habis, settle, start baru musim depan lah Arsenal. Yalah, kira lega lah, start baru terus musim depan. Aku tak apalah, aku Leicester kan. Tak apa lah, tak adalah kecil hati sangat. So aku rasa semua akan start fresh. Kita akan tengok macam mana. Biasalah masa awal-awal kita ingat yang tim ni boleh buat, tapi sebenarnya tak boleh kan, sebab league ni panjang, 38 perlawanan. Norwich kembali, itu yang pasti. Norwich pun dah kembali. Kita akan jumpa lagi di musim depan, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.